Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Syah Ibrahim, saudara Syahrul Azam? Selamat Hari Raya, masih lagi dalam suasana Hari Raya saudara. Saudara nafas terakhir, Waalaikumsalam. Apa khabar? Tanya nafas akhir. Ni jadi orang Negeri Sembilan ni nafas akhir ni rasanya. Begitu juga anak anda, Anggrit Rimba. Waalaikumsalam. Saudara Zamari LC. Saudara Joka. Apa khabar saudara? Semoga dimurahkan rezeki. Terima kasih. Saudara SG Tan. Satria Setiawan dari Mengelembu Perak. Saudara Fuwi. Saudara Amal AMJ. Saudara Kamarul Zaman. Apa khabar? Dari Jempol Negeri Sembilan. Kamarul Zaman. Saudara Nizam Ijam. Begitu juga dengan Sabarudin Din. Saudara Ibrahim Cik Muda. Mimi, apa khabar Mi? Jaafar Syuhadah. Salam. Hari Fitri. Peace Mimi. Ya, yang saya harap dari anda adalah like, share. Puan Rusini Koringot. Apa khabar Rusini? Orang Sarawak sihat ke? Begitu juga saudara Abu Hari Syarif. Terima kasih. Saudara Nur Rashid Hussein. Saudara Yusuf Awang daripada Tanah Merah, Kelantan. Saudara Sanusi Yusof. Saudara Bob Azhar dari Kajang, Selangor. Apa khabar Bob? Moga sihat. Zai Ani dari Papas, Sabah. Apa khabar Zai? Zai Ani ni lelaki ke perempuan tak tahu saya. Apa khabar aku? Raja Kamal, Raja Baizan dari Sungai Petani. Moga sihat walafiat. Saudara Abu Hussein Abu. Saudara Muhammad Nur daripada Kanga, Perlis. Hazamdin. Pak Uda, apa khabar Pak Uda? Saudara Nur Rashid. Saudara Kamarul Azhari. Saudara Joka dari Taiping, Perak. Saudara Sivanan Kumar. Apa khabar saudara? Dia kata sila jaga cucu di rumah insya-Allah. Saudara Rosli Le. Syed Azhar, Syed Bakar. Apa khabar? Beliau daripada saudara Syed Azhar, Syekh Bakar daripada Keluang, Johor. Jaka Linglong, selamat malam. Daripada Penang, saudara Rosman. Saudara Muhammad Syarul Abdul Karim. Apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Mak Razi. Sevensky Brutals. Muhammad Hashim, Muhammad Din. Openg Temu. Saudara Abdul Rahman. Apa khabar? Dari Labuan, Sabah. Begitu juga dengan Jan Fazil. Saudara Nur Hisham Muhammad dari Ampang. Saudara Urut Bismillah 7 katanya dari Gombak. Kalau sakit-sakit badan bolehlah cari Urut Bismillah. Saudara Al-Jabar. Serta teman-teman, Puan Nur Maria, serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Baik, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang ada. Sebab hari ini ada laporan daripada saudara Rio dari Universiti Melaya. Hari ini adalah hari Isnin, saudara. Dah mula bekerja seperti biasa. Tanggal 23 Mei. Dan merupakan hari yang ke-21 Syawal. Laju sangat rasanya masa berjalan, saudara. Dan ia juga merupakan hari yang ke-796. Masih belum usai, saudara. Belum usai virus corona menyerang bumi kita ini. Walaupun bagaimanapun masih ada pengurangan. Kerana menurut laporan saudara Rio, daripada kemarin 2063, hari ini semalam 1817. Dan jumlah jangkitan adalah 4,491,320 orang. Itulah yang dilaporkan oleh saudara Rio. Jadi saya dari laporan itu saya melihat terdapat ada peningkatan di 4 negeri. 4 negeri itu iaitu di Johor daripada 68 ke 69, di Pulau Pinang. Ni tak cerai lah. Tiba-tiba Pulau Pinang naik kepada 140. Kelantan naik 1 dari 14 pada 15. Dan di Terengganu, saudara, ada 12 jangkitan. Itulah laporan yang saya dapat berikan kerana ada 11 negeri menurun dan di Selangor susut kepada 768. Berdoalah kita, berusahalah kita untuk memastikan agar jaringan virus corona ini dapat segera kita putuskan. Kerana jumlah jangkitan untuk bulan ini, saudara, bulan Mei adalah 38,345. Malahan, saudara, yang agak merusingkan, di sebalik
serangan virus corona, sudah timbul pula penyakit baru, saudara. Iaitu penyakit cacar monyet. Penyakit cacar monyet ini telah dikesan di 8 buah negara Eropah. Sekurang-kurangnya 8 buah negara, itu Australia, Kanada, Amerika Syarikat, Belgium, Perancis, Jerman, Itali, Portugal, Spanyol, Sweden dan di England telah melaporkan beberapa kes jangkitan cacar monyet. Itu adalah menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Jangkitan virus berkenaan jarang berlaku tapi boleh berjangkit melalui kontak rapat antara orang perseorangan. Dalam keadaan ini, semua kes kecuali satu mempunyai sejarah perjalanan ke kawasan Afrika Barat. Ya, saudara. Menurut laporannya juga dari Geneva, penyakit cacar monyet ini sudah pun merebak sampai ke 15 negara tadi. BBC melaporkan Israel dan Switzerland telah pun mengesahkan dijangkiti penyakit itu melibatkan seorang individu yang mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara. Jadi teman-teman kita yang berhasrat untuk berada di luar negara, berhati-hati. Kerana menurut laporan tersebut, Israel turut menyiasat kemungkinan kes jangkitan lain. Itu lebih 80 kes direkodkan sejak penularan ini berlaku. Saudara, cacar monyet ini adalah penyakit berjangkit yang menyebabkan simptom ringan dan diklasifikasikan sebagai wabak endemik di sebelah negara barat di negara Afrika. Cacar monyet ataupun monkeypox boleh berjangkit akibat melakukan aktiviti seks. Ini juga, jadi hati-hati saudara. Dan lebih membimbangkan, jangkitan penyakit itu disifatkan sama berbahaya seperti varian COVID-19. Namun begitu, sehingga kini tiada vaksin yang spesifik untuk mencegah jangkitan itu. Kes pertama kali direkodkan dia berlaku di Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Antara gejalanya termasuklah demam, sakit kepala dan ruam, kulit muka dan muka bermula pada muka merebak seluruh badan. Jadi muka tu berkutulah saudara. Jadi berhati-hati saudara dengan jangkitan ini. Ya, saudara, saya harap agar kita berusaha supaya jangkitan ini tidak berlaku di negara kita. Mudah saja pastikan jaga kesihatan, elakkan kita berkumpul tempat ramai-ramai dan melakukan penjarakan sosial. Itu paling penting, ya, saudara. Saya ngeri kerana lepas satu-satu, saya khawatir wabak ini terus meningkat. Kekhawatiran saya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, saudara. Baik, saudara, kita lupakan dulu soal pesakit itu. Kita masuk sedikit e-commerce. Jadi saudara berniaga terus berniaga, saudara. Dah habis dah bulan puasa, dah habis dah bulan dah nak habis dah bulan hari raya ni, dan kita harus meneruskan kehidupan. Jadi pada teman-teman, Saudara Hazil, Kekanda Zain, Kamal Zaman, Likum Syak, berniagalah kita. Jadi kalau saudara mempunyai produk, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar memasarkan tentulah setangi bakur dan juga haruman, perfum, wangi-wangian untuk diri kita yang didatangkan daripada negara Timur Tengah. Saya memakai haruman Amir Al-Qud untuk rendang tuk dan juga bau berdal, berehat seketika. Sebab harga daging pun tak menentu, kata maknya. Saudara juga boleh memesan gula O. Ini untuk kesihatan saudara. Kerana ia tanpa kalori, gula itu. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk memesan dendeng manis Siti Farehah. Saudara, harga kekal harga lama dan walaupun harga daging itu meningkat, tak tahulah macam mana Siti Farehah buat berniaga. Ini betul-betul orang kata berniaga Nabi ni. Syauqi, harga buah meningkat lagi. Jadi saudara perlu mencari untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang. Harga buah yang naik, tapi dia masih memasarkan harga buah-buahan di bawah harga pasar ataupun di supermarket. Boleh hubungi Syauqi di 012-357-5703. Begitu juga saya, jangan lupa makanan kegemaran saya memang sedap, mengasyikkan, iaitu popiah sirih Lady Maria. Rasanya pedas, rangup dan manis. Murah, bukan mahal mana pun. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhirnya tentulah saya harus mewawarkan produk sahabat kita.
Saudara Zul, tokoh jamu kemaman. Saudara boleh berhubung dengan telefon Zul di talian 019 917 0449. 019 917 0449 untuk mendapatkan bekalan seperti madu. Banyak madu yang dia ada. Antaranya adalah madu tualang gold special quality. Beratnya 1.5 kilogram. Banyak saudara, bukan isi dalam botol kecil-kecil. Tidak. Jadi madu itu dihasilkan daripada lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti dari hasil bunga-bunga liar hutan tropika. Ia untuk meningkatkan imunasi dan antibodi. Penting dalam keadaan sekarang ni saudara. Saat-saat banyak penyakit ni. Mempercepatkan penyembuhan luka. Mengawal paras gula dalam badan. Baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Juga madu apple cider. Ini campuran madu Arab, madu tualang dan juga cuka apple. Ia untuk membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak serta menyelesaikan masalah penghadaman ataupun sembelit, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Turut membantu masalah gout ataupun sakit sendi dan otot serta stroke. Saudara jangan lupa hubungi saudara Zul di talian 019 917 0449 tokoh jamu kemaman. Itulah saja saudara yang saya katakan, ambil sedikit ya, saudara Abdul Hamid, saudara Rosli Yunus, saudara Mazlan Khalid. Saudara Mazlan Khalid minta untuk live dengan saya. Saya minta maaf saya tak tahu. Saya minta maaf, saya tak reti saya nak buat. Nanti sebab itu nanti terganggu semua. Saudara, apa yang ada sebab itu saya katakan, teman-teman yang ada dalam Facebook, jangan lupa like, share dan subscribe. Serta like, share dan subscribe di Instagram supaya kalau terganggu di Facebook, bolehlah kita meneruskan pencerahan itu melalui Instagram. Kalau saudara ada perkara-perkara nak dilontarkan, sila tulis, insya-Allah bila saya santuni, insya-Allah kita boleh berbincang persoalan itu. Tapi untuk live bersama saya tak tahu. Saya minta maaf saudara. Terus terang saya katakan, saya adalah satu orang yang bercakap yang benar. Tiada yang benar melainkan benar belaka, bahawa saya tak reti gadget-gadget ini. Saudara Fuad Rahman, apa khabar? Saudara Ridwan, saudara Puan Sarlina. Baik saudara, saya masih lagi mewawarkan pada teman-teman yang tinggal di sekitar kawasan Sungai Petani. Bagi mereka yang mahu mengadakan ibadat korban, eloklah berhubung dengan asrama kasih sayang. Di sini tempat tinggal anak-anak yatim. Di 946 972 Jalan Zamrud 6, Taman Pekanbaru, Sungai Petani. Bolehlah kalau saudara nak buat ibadat korban, kerana hari raya korban sekian menghampiri kita. Usai raya puasa, kita masuk pula hari korban. Madam K is Yaumun Waras, saudara. Pak Pok Cham Baharudin, apa khabar saudara? Baik saudara, dalam melalui kehidupan ini, saya ingin menceritakan sedikit bahawa nilai hidup di dunia ini sebenarnya perlulah kita dilihat mengikut neraca Allah. Jangan buat pandai-pandai sendiri, saudara. Oleh sebab itu, neraca yang tepat bagi mengukur ketepatan nilai yang dipegang seorang itu perlulah berlandaskan kepada prinsip apa yang dipandang indah oleh syariat itu indah dan apa yang dipandang buruk oleh syariat itu buruk. Jadi kalau syariat mengatakan itu indah, kita harus yakin. Kalau syariat mengatakan itu buruk, janganlah kita hampiri. Utamakan yang utama itu urusan akhirat berbanding dunia. Kerana Allah berfirman, maksudnya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain daripada main-main dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Ini ayat dari surah Al-An'am, ayat yang ke-6. Saudara, jadi kesenangan dunia itu hanya sebentar. Hanya sebentar saja, saudara. Lihatlah, kita raya puasa pun dah masuk 21 hari dah. Kita berpuasa selama sebulan, dah habis pun. Cepat saja. Jadi kesenangan di dunia juga hanyalah sementara dan sebentar serta tidak kekal. Oleh itu, saudara, janganlah terperdaya dengan kesenangan di dunia, serta kita lalai daripada memerhatikan urusan akhirat. Jangan mudah terikut-ikut dengan amalan dan pandangan orang ramai, tanpa dalil yang kukuh daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau orang bercakap begini, jangan mudah ikut, saudara.
kalau mereka tidak berlandaskan kepada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kerana boleh jadi pegangan masyarakat kini ada kalanya menyimpang daripada ajaran sebenar. Saudara, kerana Allah berfirman, maksudnya, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan belaka. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ini surah Al-Am ayat yang ke-116. Jadi itulah saya naluri kehidupan agar dapat dijadikan pegangan kepada kita. Seli-seli, dulu Mahathir suruh rakyat ikat perut. Itu sekejap lagi saya. Kita masih lagi dalam naluri kehidupan. Sekarang ni kita masuk mutiara kata. Dalam segmen mutiara kata ni, saya terima kiriman daripada sahabat saya, Datuk Syed Ali. Dia hantar kiriman itu dalam face wall saya. Saya kata, baik ni, ayat ini. Kata Datuk Syed Ali, kita seharusnya jangan mudah merasa malu kerana tidak mempunyai wang. Sebenarnya, ramai orang langsung tiada malu untuk mendapatkan wang. Ini saya. Kalau orang meletakkan duit, segala-galanya duit, wang, kekayaan-kekayaannya, jadi kita jangan rasa malu. Jangan merasa rendah diri kerana kita tak mempunyai kemewahan sebegitu. Kerana ramai lagi orang yang langsung tidak rasa malu untuk melakukan apa saja demi untuk mendapatkan wang dan kekayaan. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman mutiara kata. Bagi saya agak berarti dan wajar kita jadikan pegangan kita, saudara. Apa khabar saudara Wak Rafi, Kelapa Muda, saudara Iskas, Razi PJD, Haji Halim. Begitu juga saudara Muhammad Raziz. Terima kasih model pemudahkan. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, dari Besut Terengganu, Tuan Abdul Rahman, Tun Ismail. Itu dia. Kadang-kadang saya ni, bila tulisan tu kecil sangat, susah nak baca. Nak baca komputer lagi, nak baca ni kecil sangat dalam telefon saya. Sebab itu bila teman-teman mau membuat live, saya tak tahu. Saudara Rizal Hamzah, apa khabar? Saudara Bahar Arif, Osman Abdullah. Saudara, begitu juga Saudara Bahar Arif. Jadi saya tengok sini, tengok sana, supaya berusahalah. Mana yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf, insya-Allah saya akan santun juga selepas usai pencerahan ini, saudara. Dan saya tidak akan berhenti untuk berpesan kepada pimpinan negara supaya jangan berbelanja tanpa had kerana kita bimbang, kita khawatir negara akan muflis, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini, menampi mimpi. Menampi mimpi. Tampi, bukan menimbang, sir. Menampi mimpi. Sebelum saya jelaskan apa yang saya maksudkan dengan menampi mimpi, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, burung merpati terbang ke desa, kupu-kupu biak menjadi. Melompat parti berebut kuasa, rakyat tertipu di peti undi. Pak Nazir sudah pun menzahirkan amarahnya kepada pimpinan yang melompat, berebut kuasa, akhirnya mereka menipu rakyat di peti undi. Kata Pak Nazir lagi, gedebu serangga atas benteng, hujung ranting menari-nari. Masalah warga terus dienteng, pemimpin mementing poket sendiri. Itulah keadaan saya. Akhirnya ini jadi masalah sekarang ni. Saudara Satpiut, Muhammad Kamil Mustafa, saudara, gedebu serangga tu maksudnya ialah sejenis buah hutan. Baru kita tahu Pak Nazir ni dia kaya dengan bahasa, saudara. Saya kata bila sebut gedebu, betul ke gedebu ke gedabu ke? Rupanya gedebu itu adalah sejenis buah hutan, bakau, seperti buah berembang ataupun buah pedada. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun dan memperjelaskan kita apa maksud gedebu itu. Pak Nazir memang kaya dengan bahasa, saudara. Saudara Muhammad Nasir, saudara Jejak Warisan. Cikgu Din, apa khabar? Terima kasih. Jadi pada Pak Nazir, terima kasihlah hantar pantun saban hari tanpa jemu untuk kita berkongsi bersama, saudara. Baik, usai pantun kita masuk sedikit, iaitu gedung ilmu. Ini penting, saudara. Kita jadikan ini sebagai panduan. Kerana pimpinan terdahulu telah pun berpesan kepada kita. Kita harus
mencari pemimpin yang benar-benar menjaga syarak dan tidak sombong serta bongkak. Itu yang tertulis dalam ungkapan pemimpin dalam bangsa Melayu. Jadi mereka ini menurut pimpinan terdahulu, warga bangsa amat berharap akan hadirnya pemimpin Melayu yang bukan kaki temberang. Waktu itu dulu pun dah menjangkakan akan hadir pemimpin yang kaki temberang, saudara. Kerana kata mereka, jika kita memiliki pemimpin masa kini dan akan datang yang kaki temberang, maka bualnya melangit, bekerjanya jarang, lain di muka, lain di belakang. Hidupnya mencari senang seorang. Rakyat sengsara tidak dipandang. Halal dan haram tidak dipandang. Ini kalau pemimpin yang kaki temberang. Jika dijadikan pemimpin, pasti dikutuk orang. Dijadikan tua, kan kena penggelang. Dia jadikan induk, kita masuk lubang. Dijadikan tiang, nanti kena tebang. Memimpin negeri, bala yang datang. Memimpin umat, tak menjelang petang. Tak sampai petang pun, hancur berderai. Itu pemimpin-pemimpin dahulu mengingatkan kita agar berhati-hati, jangan mencari pemimpin yang temberang. Saudara Jalil Mai Rasa, Saudara Sofi, Zazri, Saudara Zainuddin Ismail, Puan Hamidah Kamat, Saudara Jamuddin Labuah. Saudara, itulah kita sambung lagi malam besok. Dan saya harus berterima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar yang mengirimkan buku pemimpin dalam kehendak kita, pemimpin dalam masyarakat Melayu, saudara. Baik, saudara, saya harus memberi peringatan sebab masih ada lagi teman-teman yang menyunting live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube. Terus terang saya katakan, saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Tambah-tambah lagi apabila lari maksud dan anda letakkan tajuk yang bukan-bukan. Jadi apa yang saya nyatakan, larilah sebenarnya. Sebab itu saya kata, lari dari segi makna dan maksud apa yang saya cuba memberi pencerahan. Sebab itu saya menyatakan itu semua adalah tanggungjawab anda. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, kalau ia melanggar apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, itu tanggungjawab anda. Saya tidak mampu untuk memantau kesemua suntingan mahupun komen-komen anda. Kena ingat, saudara, ini sekadar pencerahan politik untuk memberi panduan, bukan sahaja panduan, informasi. Supaya warga kita berinformasi tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Di samping itu, saya cuba mengulas agar rakyat ataupun warga kita lebih memahami situasinya supaya kita tidak mudah terpedaya dan ditipu oleh mereka yang menjadikan isu-isu untuk menggapai harapan mereka. Prinsip kita, bila saya lontarkan pandangan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tak lebih daripada itu. Kalau saudara bersetuju, saya bahagia. Saudara tak bersetuju, tak mengapa. Saudara. Cuma, saya katakan, kalau saudara nak menyantuni, santunilah dengan bahasa yang harmonis, yang beradab. Jangan maki hamun, saudara. Ingat, kita warga cinta damai yang sentiasa harmonis sifatnya. Saya harus juga mengingatkan saudara bahawa gelombang haba sekarang ni makin menjadi-jadi. Siang antara jam 10 pagi sampailah pada 3 petang, habanya cukup memijar. Rasa menggigit-gigitlah badan kita. Sebab itu harus berhati-hati. Saudara, gelombang panas ini sekarang ini masih berada. Malam dia sejuk sikit dan kadang-kadang dia terus turun. Ini boleh membuatkan kita mudah sakit, saudara. Kerana di Indonesia, kita Singapura dan beberapa negara lain sedang mengalami gelombang haba ini. Jadi, ada seorang rakan doktor, dia mengatakan bahawa pada waktu siang, gelombang haba ini mencapai kepada 36 hingga 40 darjah Celsius. Pada suhu 36-40 darjah, doktor itu menasihat kita, jangan minum air batu segera. Artinya balik rumah panas-panas begitu, cari air batu, terus kita minum air batu. Ini boleh membahayakan kita. Kerana seorang temannya yang terkena matahari yang terik, dia masuk dalam rumah sambil dia masuk kaki dengan air sejuk. Akhirnya penglihatannya menjadi kabur dan dia terus pengsan. Bahaya, saudara. Jadi jangan masuk rumah terus basuh dengan air sejuk. Jangan. Take rest, tarik lega, badan berpeluh pun tak apa. Relax dulu, saudara. Suhu di setengah tempat telah mencecah 38 darjah Celsius. Dalam keadaan ini,
mestinya suhu badan lebih tinggi. Bahaya bukan saja kita gunakan air batu dan sebagainya, malah kita minum ais batu. Ya, ini boleh berlaku walaupun hanya dengan membasuh tangan, muka, kaki dengan air batu. Anda tidak boleh menyiram, mengelap bahagian badan yang panas yang terdedah kepada panas terik matahari dengan air sejuk. Anda memerlukan lebih kurang 30 minit untuk menyejukkan badan bagi dia lega sedikit. Seorang doktor di hospital memeriksa seorang lelaki yang sangat sihat. 3 tahun kemudian, doktor berjumpa semula dengan lelaki itu dalam keadaan stroke. Lelaki itu memberitahu beberapa masa lalu hari yang sangat panas. Selepas pulang ke rumah, untuk cepat sejuk, saya terus mandi air sejuk. Akhirnya kena stroke, saudara. Betul. Dan jika kita minum air batu terus, waktu kita panas-panas dahaga itu, ia boleh mengakibatkan pembuluh darah kita meletup. Kata doktor lah, bukan kata saya, saudara. Sebab itu, berhati-hati, saudara. Bila balik daripada ke rumah, duduk di rumah, rehat dulu. Tenangkan badan, biar suhu tu turun sikit, barulah nak minum. Dan lebih digalakkan, jangan minum air batu lah waktu sekarang ini. Nanti boleh batuk. Minumlah air yang seadanya. Lebih baik minum air panah mati dan sebagainya, saudara. Ya, ini nasihat para doktor dan nasihat saya pada teman-teman dalam suasana yang tidak menentu hari ini. Tak tahulah, saudara. Apa bahalanya datang pada negara kita ni. Saudara Wan M. Bakri, semoga kepimpinan di Anjung Kuasa dapat mempercepatkan pembubaran parlimen. Itu kita harap. Itu harapan kita, ya. Saudara Long Long, Assalamualaikum, salam dari Melaka, ya. Saudara Long Long, saya dengar Melaka macam-macam cerita. Aduhai, apalah diorang ni, masih lagi tak puas-puas hati. Santunilah rakyat. Dah menang, dah selesai tu buat kerja, saudara. Dan saya juga terima satu kiriman daripada pengurus yang di-Pertua dan ahli jawatan kuasa Pertubuhan Melayu Keluang di Johor. Mereka menggambarkan dan menyatakan bahawa mereka merasa agak hairan kenapa semua ini boleh terjadi setelah Kerajaan Barisan Nasional tidak lagi menjadi pentadbir negara ini. Kerana katanya mereka merasa hairan. Kenapa negara kita semakin teruk, katanya. Barang banyak yang putus. Ini khususnya mereka melaporkan dan menyatakan, menzahirkan keadaannya di Keluang, di Johor. Barang banyak yang putus, seperti minyak masak, tepung. Sampaikan Panadol pun dah tak ada. Semalam saya katakan, saya pergi ke Petropam pun dah tak ada Panadol. Jadi apakah rakyat kita ni tidak berhak untuk pening kepala? Ada elan, saudara. Apakah anda berhak untuk sakit kepala? Jadi sekarang ni, anda tak boleh sakit kepala. Kerana Panadol dah tak ada. Dan katanya yang paling hairan, ayam pun tak ada. Dan belum pernah berlaku lagi sejak Barisan Nasional dan UMNO merentah dahulu. Kami, warga Melayu Keluang, sangat berharap, kalau boleh, dia mintalah saya nasihatkan menteri-menteri yang bertanggungjawab ini. Kita harap orang UMNO mesti berhati-hati. Kerana parti lain sedang melaga-lagakan pemimpin UMNO. Memang pun sekarang ni bila barang hilang di pasaran, barang mahal, mereka tunjalkan permasalahan itu hanya kepada pemimpin UMNO. Sedangkan dalam kerajaan hari ini, UMNO cuma sekadar menempel walaupun jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri yang tidak mempunyai kuasa mutlak. Kerana masih lagi ada menteri-menteri daripada parti-parti yang memusuhi UMNO. Ada daripada parti PBM, ada daripada parti PAS. Mereka ini bukanlah teman sealiran dengan UMNO. Itu masalahnya sebenarnya, saudara. Jadi sebab itu kalau boleh kita mintalah segera dah pilihan raya kerana banyak sangatlah masalah yang timbul dan saya rasalah seolah-olah mereka ini ambil pandang lewa aja. Sambil lalu aja pandangan-pandangan yang kita lontarkan ataupun yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Sebab saya terus saya katakan, tepung memanglah kita tahu masalah dunia. Tepung ataupun gandum sekarang ni masalah dunia. Apabila negara India dan Ukraine menghentikan ekspor tepung gandum mereka. Dan ini tentulah mendatangkan masalah pada kita. Kemudian minyak masak semakin meningkat harganya. Bukan sikit-sikit, saudara. Dan terbaru, saya tengok ada satu celipan yang hantar dalam kawasan ini. Saya terkejut. Itu harga gula. Sudah naik kepada harga RM4.30 sekilo.
Saya terkejutlah sebab saya heran dulu harga gula RM2.45 saja. Itu paling tinggi dah. Kalau ikut zaman saya dulu 30 sen sekati. Sekarang ni dah main RM4 ni, Allah, bertambahlah peritnya kehidupan rakyat. Saudara, dan siang tadi Yang Perdana Menteri mengadakan mesyuarat kabinet lebih awal. Selalunya mesyuarat kabinet ini diadakan pada hari Rabu. Tapi tadi Yang Perdana Menteri telah mengadakan mesyuarat awal pada hari Isnin kerana untuk membincangkan permasalahan yang melanda rakyat. Ya. Dan dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia mengatakan bahawa kerajaan memang mengambil berat dan memandang serius terhadap isu peningkatan harga dan bekalan ayam semasa yang menghimpit seluruh keluarga Malaysia. Pihak kerajaan kesal dan kecewa terhadap tindakan beberapa buah syarikat yang menghentikan bekalan ayam sehingga menyebabkan berlakunya peningkatan harga dan kekurangan bekalan di pasaran. Jadi, kata Yang Amat Perdana Menteri, saat ini kerajaan masih lagi menetapkan harga siling ayam standard pada harga RM8.90 seekor dengan pemberian subsidi sebanyak 729.43 juta di bawah skim kawalan harga keluarga Malaysia yang telah dilaksanakan sejak 5 Februari lalu. Jadi kerajaan menyediakan sejumlah wang untuk beri subsidi pada mereka supaya harga ayam ini terkawal. Bagaimanapun, pihak kerajaan mendapati beberapa syarikat besar. Mereka tidak berminat untuk memohon subsidi dan mahukan kerajaan membiarkan harga ayam ditentukan sendiri oleh pasaran. Ini yang saya kata mereka keras kepala. Dalam keadaan begini, kerajaan kena tegas. Setakat ini katanya, kata Yang Amat Perdana Menteri, hanya 50 juta subsidi telah dibayar kepada penternak yang kebanyakannya adalah syarikat kecil, bukan syarikat besar. Jadi sebagai langkah jangka pendek, mesyuarat kabinet hari ini telah membuat beberapa ketetapan. Pertama, menghentikan ekspor ayam yang sebanyak 36 juta ekor sebulan bermula 1 Jun ini, sehingga harga dan pengeluaran ayam kembali stabil. Ada juga syarikat-syarikat besar rupanya mengekspor ayam. Jadi kerajaan ambil keputusan drastik. Tak dibenarkan kita ekspor ayam. Ni kalau nak main, kita main kasar lah ni. Kedua, mewujudkan stok penimbal ayam. Kena ada. Macam saya kata dulu dah cakap. Kita mesti ada stok makanan sekurang-kurangnya untuk 3 bulan. Sekurang-kurangnya kalau makanan yang fresh. Ya, tapi macam beras dan sebagainya, kita kena ada lebih awal. Macam Singapura dia ada 6 tahun. Saudara, jadi kerajaan akan mewujudkan stok penimbal ayam dan mengoptimumkan fasiliti penyimpanan bilik sejuk sedia ada milik Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAF, MAFI dan agensinya. 3. Memansuhkan approve permit ayam termasuk ayam bulat dan keratan ayam bertujuan untuk meningkatkan peluang penglibatan pengimport untuk menyediakan lebih banyak sumber bekalan. 4. Mempermudahkan proses tuntutan subsidi oleh pengeluar ayam. 5. Menambah dan mengiktiraf loji sembelihan di luar negara bagi meningkatkan pengeluaran bekalan ayam. Jadi ayam yang di luar negara itu akan ditambahkan dari loji-loji penyembelihan supaya kita dapat makanan yang halal. Kerajaan sedar terdapat laporan bahawa wujud kartel yang mengawal harga dan pengeluaran ayam dalam kalangan syarikat besar. Untuk itu, Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC sedang menyiasat perkara ini dan siasatan dijangka selesai pada bulan Jun ini. Jika didapati wujud kesepakatan kartel tersebut, kerajaan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka. Ini yang kita mahu. Pada masa yang sama, kerajaan akan mengurangkan peranan orang tengah yang selama ini memanipulasikan bekalan dan harga. Kerajaan akan memperkenalkan semula jihad memerangi orang tengah sebagaimana yang pernah diperkenalkan oleh Yang Amat Perdana Menteri sewaktu beliau menjadi Menteri Pertanian dahulu. Mesyuarat Kabinet juga menerima pandangan daripada Ahli Jemaah Menteri berkaitan penanaman jagung dan hampas isi riung kelapa. Isi riung kelapa sawit untuk menjadi alternatif kepada makanan ayam. Mesyuarat juga bersetuju meminta kerjasama kerajaan negeri, agensi kerajaan dan syarikat berkaitan kerajaan GSC untuk menyediakan tanah lesen kependudukan sementara tol bagi jangka masa panjang. Ya, saudara yang tinggal di kawasan-kawasan desa, bolehlah mohon di kerajaan negeri untuk dapatkan tanah tol untuk usahanya pertanian dan peternakan ayam.
MAFI dan KPDN-KHP telah diminta membentangkan pelan-pelan sebut dalam masa terdekat bagi projek penanaman jagung, PKC dan sebagainya. Kerajaan juga turut menggalakkan GLC, agensi kerajaan, pertubuhan peladang dan koperasi untuk turut terlibat dalam penternakan ayam. Saya perlu jelaskan ini supaya kita dapat ambil maklum. Kalau ada peluang, ambil lah. Dah tak ada dah. RM8.90. Saudara Jalil Mairasa, hampir RM9.90 hari ini. Itu keadaannya, saudara. Dan ini disedari oleh kerajaan. Dan peguam negara juga telah dipanggil tadi dalam mesyuarat kabinet. Ini yang penting. Kerana peguam negara telah menasihatkan kabinet untuk mengguna pakai di bawah penguatkuasaan Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Di mana jika terdapat sebarang aktiviti menyuruh, menyimpan atau unsur-unsur sabotaj terhadap bekalan ayam, tindakan boleh diambil di bawah akta tersebut dan lesen mereka juga boleh dibatalkan serta merta. Ini yang kita nak lakukan. Kerajaan minta MAFI KPDN melakukan pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961. Kena ingat, individu yang melanggar akta ini boleh didenda melebihi RM1 juta atau dikenakan hukuman penjara tidak lebih 3 tahun. Jadi perbadanan syarikat, kalau ada syarikat yang besar-besar pula, mereka boleh didenda tidak melebihi RM2 juta. Jadi ini antara tindakan kerajaan dan saya harap bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna lakukanlah tugas anda. Jangan nak tunggu lagi Perdana Menteri menjerit, rakyat menjerit. Anda masih lagi dalam keadaan yang santai-santai. Itu keadaan saya. Di samping itu, saya juga menerima keluhan daripada pengurusi Sekretariat Gabungan Bas Malaysia, SGBM R. Tiaga Rajan. Katanya harga alat ganti seperti bateri, tayar, silinder serta minyak meningkat antara 20 hingga 40% sejak akhir-akhir ini. Jadi katanya kenaikan harga barangan itu memberi kesan terhadap kos pengoperasian industri bas yang masih dalam fasa pemulihan selepas 2 tahun terjejas akibat impak pandemik. Kesan sekarang ini boleh mengatakan bukan sahaja makanan, sektor pengangkutan juga terkesan apabila kenaikan alat ganti ini naik antara 20 ke 40%. Ini juga perlu dikawal oleh pimpinan kerajaan. Saya katakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna kena menyiasat, kena turun ke lapangan. Tiaga Raja mendakwa pihaknya mendapati bukan sahaja harga barangan naik, malah upah membaiki juga, membaik pulih di bengkel dan kos tenaga kerja juga meningkat. Sehingga ini boleh membantutkan proses pemulihan industri tersebut. Jadi saya harap agar Menteri Pengangkutan turun, cek semua tu. Dalam bagaimanapun, menurut Tan Sri Noh Omar, kementeriannya di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, beliau sedang menyasarkan untuk membuka lebih banyak co-op mart di seluruh negara. Jadi saudara, kalau ada kesempatan, layari Kementerian Pembangunan Usahawan bagaimana nak buka kedai co-op. Bahawa saya dengar kabar bahawa ini modalnya disediakan oleh pihak pimpinan kerajaan dan juga bank-bank, tak silap saya bank rakyat lah. Bolehlah saudara duduk di bawah co-op, koperasi untuk kita mempunyai banyak rangkaian. Ini yang harus kita lakukan. Saya ucapkan tahniah kepada Tan Sri Noh Omar. Yang baik kita katakan baik, yang tak baik kita kata tak baik saudara. Itu perangai saya. Dalam keadaan begitu sekarang ni saudara, ni dia. Usai permasalahan itu, kita santuni sedikit tentang apa yang berlaku di mahkamah. Jangan pula kata saya tak langsung tak menyentuh soal mahkamah. Kerana Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia telah pun mengesahkan bahawa pihak mereka telah menghantar kertas siasatan lengkap terhadap Hakim Muhammad Nazlan Ghazali. Jadi menurut kenyataan media SPRM, mereka telah memulakan siasatan seawal Mac 2022 dan menyerahkannya ke Jabatan Peguam Negara. Sehingga hari ini, kita masih belum dengar apa perkembangannya dari pejabat peguam negara. Bukan hanya tentang Hakim Nazlan, tapi begitu juga dengan Taufik dan Zeti yang dikatakan mendapat imbuhan, dapat wang, jutaan ringgit
Jadi untuk kes Nazlan ni ia agak unik kerana beliau merupakan seorang hakim dan terlibat dalam kes penghakiman SRC. Ini melibatkan Datuk Seri Najib. Bagaimana didedahkan oleh teman saya Raja Petra, begitu juga kenyataan-kenyataan, kita baca kenyataan banyak saudara yang berhubung tentang kes ini yang melibatkan Hakim Nazlan, melibatkan Taufik Aiman, Zeti Aziz dan ramai lagi. So, apakah kes ini akan kaji semula? Tak tahulah, terpulang. Bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mereka telah pun menyiapkan kertas itu dan telah pun dihantar kepada pejabat peguam negara. Terpulanglah pejabat peguam negara untuk sama ada nak bertindak ataupun mengkaji. Jadi kita harap janganlah kaji demi kaji. Itu kes SRC, kes YNDB, semua tahu macam mana usaha peguam bela supaya sepatutnya pendakwa raya seram direhatkan, masih lagi diguna pakai, hakim menolak permintaan tersebut. Saudara. Dan itu kes bosku. Bagaimana dengan Presiden UMNO? Hari ini saya lihat kes ini bertambah menarik apabila Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bercakap di mahkamah, memberi penjelasan. Kerana sebenarnya dia kata meja Mazlina cuai. Ketua setiausaha eksekutifnya cuai, tapi akhirnya dia yang kena. Orang lain, macam saya katakan, orang lain yang kena getah, orang lain yang makan nangka, orang yang kena getah. Itu kata Datuk Seri Zahid di Mahkamah Tinggi hari ini. Jadi ketika dirujuk satu dokumen dan dua cek oleh peguam Datuk Ahmad Zaidi Zainal, Datuk Seri Ahmad Zaid berkata ia adalah satu penyata kad kredit miliknya dengan baki semasa adalah sebanyak RM136,604. Bagaimanapun katanya, saksi pendakwaan ke-90 iaitu Meja Mazlina yang juga bekas setiausaha eksekutifnya telah membuat pembayaran kepada bank sebanyak RM155,183. Jadi bila peguam bertanya, boleh tak Datuk Seri jelaskan pada saya? Sebab saya tak faham. Sampai hari ini pun dari mana datangnya RM155,183. Jadi kata Datuk Zahid, inilah yang saya sendiri tak faham. Kenapa bayar lebih? Dan kadang-kadang bayar kurang. Artinya katanya Meja Mazlina cuai. Tapi akhirnya yang kena saya. Adakah ini satu keadilan? Justru itu beliau mempersoalkan mengapa beliau yang dituduh di mahkamah atas kesalahan pecah amanah dana Yayasan Akabudi, sedangkan perbuatan itu disebabkan oleh kecuaian Meja Mazlina dalam membuat transaksi pembayaran kad kredit. Presiden UMNO berkata selaku kaki tangan bank yang terlatih, beliau tidak akan beri kebenaran, sebaliknya akan menghentikan perbuatan Meja Mazlina serta-merta sekiranya dia tahu. Bukan itu saja katanya. Bekas setiausaha eksekutifnya itu tidak pernah menyerahkan ataupun menunjukkan penyata kad kredit bulanan dan cek-cek yang telah diisukan. Tak pernah tunjuk pada dia katanya. Jadi sekarang ini saya ingin menyatakan bahawa penyata bank bulanan peribadi milik saya dan Yayasan Akabudi tidak pernah ditunjukkan kepada saya walaupun telah diminta daripada Meja Mazlina. Saya ingin tegaskan bahawa saya akan menghentikan perbuatan Meja Mazlina jika saya tahu bahawa beliau telah mengisukan pembayaran secara berlebihan. Jadi itulah prosedingnya. Kemudian secara berterus terang, Datuk Zaid memberitahu mahkamah, dia kata tidak ada satu sen pun dana dari Yayasan Akabudi dari kerajaan ataupun dari pembayar cukai. Beliau memberitahu bahawa dana dalam Yayasan Akabudi itu semua itu datangnya duit peribadi beliau. Kerana menurutnya beliau tidak sesekali menggunakan dana Yayasan Akabudi untuk tujuan kepentingan dirinya. Malah kata Zaid, setiap sen yang masuk ke dalam yayasan itu sebenarnya adalah hasil titik peluhnya. Sejak daripada tahun 1970 sehingga akaunnya dibekukan. Dan sebelum itu beliau sudah membelanjakan puluhan juta bagi melakukan kerja amal jariah seperti yang disarankan oleh Allahyarham bapanya. Semua sumber ini kena tahu saudara ya. Dan sekarang ini pembelaan. Dan beliau menjelaskan, selama hari ini banyak orang kata macam-macam. Tapi sekarang ini kita kena faham, kena dengar. Semua sumber Yayasan Akabudi sebenarnya bukanlah datang dari kerajaan maupun wang pembayar cukai. Sebaliknya, semuanya adalah wang saya sendiri. Untuk makluman,
sebelum saya menyandang jawatan anggota pentadbiran seperti Timbalan Menteri, ganggu ni, tak nampak. Sebagai Timbalan Menteri, Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, saya sudah memiliki pendapatan yang tinggi katanya. Gaji-gaji itulah dari syarikat korporat. Saya juga pernah ketuai 4 syarikat di Bursa. Memang pun beliau sebelum menjadi berada dalam kerajaan, beliau memang punya wang, punya gaji, punya pendapatan yang besar. Selain itu, dia kata saya juga mempunyai pendapatan dari dividen pelaburan saham, juga allowance urus niaga korporat, serta lain-lain seperti urus niaga trading. Saya juga mendapat sumbangan daripada kawan-kawan korporat yang menyumbang ketika saya tidak ada apa-apa jawatan dalam kerajaan. Sejak tahun 70-an, saya telah menyumbang ke dalam Yayasan Akabudi bagi tujuan amal jariah dan kebajikan bernilai puluhan juta ringgit. Beliau memberitahu di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Skerah. Perbicaraan itu akan dibicara sambung lagi besok. Saya lihat nampak bertambah menarik. Ini masanya Datuk Zahid menerangkan keadaan. Sebab banyak orang mengatakan wang Yayasan Akabudi itu, orang mengatakan ini yayasan dapat duit daripada kerajaan. Tidak. Yayasan Akabudi adalah yayasan yang ditubuhkan olehnya sendiri dengan wangnya sendiri. Saudara kena faham benda ni. Supaya tak buat dosa kering lah. Itu saja saudara. Dan usai cerita pembicaraan Dr. Zahid, saya pula dapat berita bagaimana saya katakan pergolakan semakin hebat di Sabah. Kerana bekas Ketua Penerangan Parti Warisan, itu Datuk Dr. Yusof Yaakob, diberitakan bakal menyertai Barisan Nasional dalam waktu terdekat. Yang Muhammad Yusof juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sindumin berkata hasratnya untuk menyertai Barisan Nasional sudah disampaikan kepada pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Bong Mokhtar Radin. Saya sudah sampaikan hasrat. Borang sudah isi. Nanti ada masanya, maksudnya kita harus lupakan yang lalu dan kita mau melihat ke hadapan kerana kami sayang generasi muda seperti anak muda ini yang perlu dibimbing. Dia kata kami di atas ni tak banyak masalah katanya. Ini keadaannya. Jadi kalaulah Saudara Datuk Yusof menyertai Barisan Nasional, bertambah lagi kerusi Barisan Nasional di Sabah, apakah mungkin akan berlaku pergerakan apabila lebih ramai lagi ahli-ahli Dewan Negeri di Sabah itu menyertai Barisan Nasional? Kalau ini berlaku, bagaimana tentang kedudukan Datuk Haji Ji? Sewajarnya, saya melihat besar kemungkinan bakal berlaku peralihan kuasa di Sabah. Tapi untuk mengadakan pilihan raya itu takkanlah baru sangat. Dalam 2 tahun nak ada pilihan raya lagi. Tidak ada keperluan. Ya? Itu keadaan saudara. Itu di Sabah. Saya juga diberitahu, ini dalam media Sinar melaporkan. Ini pula di Selangor. Berhubung dengan kedudukan Menteri Besar. Kerana menurut laporan Sinar, kalau ikut kiraan tidak rasmi, maka Farhas Wafa Salvador sudah pun menang pemilihan bagi Ketua Parti Keadilan Rakyat bagi cabang Gombak. Artinya, Menteri Besar Selangor tumbang. Itu saya tengok laporan media Sinar. Kerana media Sinar dipahamkan, itulah pendedahan salah seorang pemimpin kanan Parti Keadilan Rakyat kepada Sinar Premium apabila ditanya mengenai perkembangan keputusan pemilihan parti di 222 cabang di seluruh negara pada hari Ahad semalamlah. Jadi hal ini susulan kedudukan Farhas yang juga bekas pengurusi PKR Perak menjadi tumpuan ramai ketika ini disebabkan keputusan beliau turut bertanding bagi jawatan Ketua PKR cabang Gombak menentang Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri pada pemilihan PKR. Apakah Selangor bakal bergolak pula sama-sama mereka? Sebab Farhas Wafasnya dipercayai sudah pun menewaskan Amiruddin dengan majoriti lebih 500 undi. Kita biarkanlah keadaan itu, jangan kita campur sangat, tetapi saya merasakan PKR sudah pun semakin menarik ramai orang untuk mengetahui perkembangannya. Cuma kita mengharapkan, biarlah mereka menjaga parti mereka, kita jaga parti kita. Sebab ini di Selangor juga, saudara. Di Selangor sudah ada perkabaran sebab saya ingat 3 malam ke 4 malam dulu, Ketua Bahagian UMNO, Ketua Bahagian Kuala Selangor, dia mengeluarkan kenyataan tidak mengizinkan orang lain mengadakan sambutan Aidilfitri, khususnya kepada Tengku Zafrul. Ini agak menarik, saudara. Dan hari ini kalau saudara lihat dalam media sosial, Ketua Bahagian Sungai Besar, Datuk Jamal, sudah membuat kenyataan bahawa pihaknya tak ada halangan
Seandainya, kalaupun Datuk Tengku Zafrul nak bertanding kat Sungai Besar pun, beliau tak ada masalah. Cuma, bila kita dengar begitu, saya fikir macam pelarian nampaknya Menteri Kewangan ni. Mula-mula kata nak bertanding di Kuala Pilah. Pada senyap. Kabarnya orang Kuala Pilah tak bagi. Dan tiba-tiba terkeluar cerita Yang Berhormat Menteri Kewangan, Senator Datuk Seri Tengku Zafrul nak bertanding pula di Lembah Pantai. Pun tak jadi juga kerana orang Lembah Pantai tak ada bagi green light. Kemudian katanya nak bertanding di Kuala Selangor. Alasannya dia nak bertanding di Selangor kerana ibunya adalah keturunan keluarga kerabat di Raja Selangor. Katanya. Cuma saya kata apa hal main petik-petik nama istana ni pula. Nak bertanding-bertandinglah. Kemudian tadi Datuk Jamal pula mengatakan kalau susah sangat dekat ni apa-apa di Sungai Besar pun boleh. Cuma kita bertanya, apakah persoalan ini boleh dibiarkan berterusan begitu? Datuk Jamal Datuk Tengku Zafrul ni dia ahli UMNO di mana? Katanya ahli UMNO di Lembah Pantai. Tapi tak pernah dengar pun dia aktif di Lembah Pantai. Malahan sewaktu beliau dilantik sebagai Menteri Kewangan, kita tak tahu apakah dia mewakili UMNO atau mewakili parti PBM. Pelantikan itu dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin yang menggambarkan adalah orang-orang daripada parti PBM. Hari ini mungkin merasakan kalau bubar parlimen dia nak bertanding di mana. UMNO tidak semudah itu. UMNO ada dia punya tata kelolanya yang mudah. Iaitu pertama sekali, you mesti aktif di dalam parti. Dulu boleh, saudara. Dulu boleh digunakan istilah payung terjun. Orang ni boleh bertanding di Larut. Orang ni boleh bertanding di Johor Bahru. Orang ni. Dulu, tidak sekarang. Sekarang, warga tempatan, akar umbi akan menentukan apakah mereka bersedia melihat calon-calon yang diturunkan oleh UMNO itu benar-benar memberi khidmat kepada kawasan tersebut. Kerana warga akar umbi dah serik dengan isu adanya lompatan katak ni. Jadi keadaan begini, saya tidak yakin warga UMNO Selangor bersetuju menerima kehadiran Tengku Zafrul. Yang tak tahu dia sebenar-benarnya kesahihan keahliannya. Kalau di Lembah Pantai, mana teruslah cari kawasan di kawasan wilayah persekutuan. Tandinglah. Tanding dekat Putrajaya boleh, Lembah Pantai boleh. Tapi nak bertanding Putrajaya tu berdepanlah dengan Tunku Anan. Begitu juga nak bertanding dekat Titi Wangsa ke? Apa pula kata Datuk Johari Gani? Bagaimana Siti Wangsa? Bagaimana dengan Wangsa Maju? Bagaimana di Ceras? Dan you nak wakil parti mana? Kalau nak wakil parti UMNO, kena dapat persetujuan daripada UMNO lah. Nak bertanding, tak ada masalah. Tengku Zafrul nak bertanding, bertandinglah di mana pun. Tak ada masalah. Tapi anda nak bertanding di bawah tiket apa? Kalau nak di bawah tiket UMNO, budaya meletakkan calon payung terjun dah tak ada. Saudara Yus Rama nak selamatkan diri, itu pulang pada dia lah. Kalau dia betul-betul nak selamatkan diri dia, kenapa tidak dia aktif di kawasan, dia menjadi ahlinya di kawasan Lembah Pantai. Jenguklah ahli-ahli Lembah Pantai. Santunilah rakyat Lembah Pantai. Sekarang ni anda jadi Menteri Kewangan, mempunyai segala kemudahan. Tiba-tiba anda nak tinggalkan Lembah Pantai, nak bertanding kat Kuala Selangor. Ini pelik ni. Ataupun anda pergi pula tu, bila Kuala Selangor tak terima, pergi pula ke Sungai Besar. Sungai Besar, bagaimana Cikgu Muslim? Jangan lupa, Cikgu Muslim bertanding di bawah tiket parti PBM. Dulu. Sekarang tak tahulah pula macam mana. Tapi pengaruh Cikgu Muslim juga, jangan pandang ringan. Keadaannya betul lah. Datuk Jamal kata boleh menang. Tapi saya nak pesan pada warga UMNO, jangan kita dalam keadaan sentiasa ingat selesa. Asal bertanding UMNO tu menang. Tidak. Kalau anda tidak menyantuni rakyat, minta maaf. Ahli akar umbi juga tidak lagi redha untuk bekerja untuk mempasti kemenangan. Kalau yang diturunkan calonnya, dia orang pun tak kenal. Betul, dia terkenal sebagai Menteri Kewangan. Tapi pernahkah dia menyantuni rakyat Sungai Besar? Ataupun nak bertanding di Kuala Selangor. Bila kena cekah dengan Datuk Jaya Hashim, tak jadi pula sana.
Ataupun nak pergi ke Putrajaya. Pergilah Putrajaya, berhadaplah dengan Tengku Anan. Ini masalah saya tengok kadang-kadang orang boleh cakap aku nak bertanding situ, bertanding sini. Mudah sangat. Apakah kerana kamu sebagai Menteri Kewangan, kamu boleh cakap aku nak bertanding sini? Budaya itu dah tak ada dah. Budaya UMNO dengan kuasa wangnya sudah tidak lagi ada. Malahan UMNO sedang melakukan islah dalam kepimpinannya. Kita nak calon baru. Calon yang tak ada tetek bengek. Ini rakyat masih lagi teringat. Bila UMNO menyarankan untuk dikeluarkan wang simpanan pekerja itu hari, macam-macam helah kamu buat. Sedangkan kamu stroke of pen Menteri Kewangan. Jadi, apa yang UMNO suruh buat, kamu tidak santuni. Sekarang nak bertanding bawah tiket UMNO. Selama ni kau pandang sepi. Dan sekarang ni kamu cari UMNO. Minta maaf lah. Saudara Puan Sailah Bahari, bertanding di bulan lah. Memanglah. Saya tidak yakin warga akan bersetuju. Kita tahu kamu kaya raya. Kamu kaya raya, punya wang, punya segalanya. Kamu adalah warga kayangan. Tapi dalam survival UMNO, dalam perjuangan UMNO, orang macam ini kita jarang nak terima. Saudara, itu bab Tengku Zafrul. Ini satu lagi ni. Sebenarnya banyak cerita ni saya nak bercakap, tapi khuatir waktu mengejar kita. Ini tentang veteran tentera. Perjuangan veteran tentera ni, saya nak bagi penjelasan kepada Datuk Syahmuddin. Berfikirlah saya terbuka dan jangan mengeluarkan kata-kata yang boleh menyakiti warga veteran tentera. Mereka dalam keadaan tertekan sekarang. Apa yang mereka minta adalah penyelarasan tentang pencen-pencen. Kalau mereka tidak berpencen, dipikirkan bagaimana untuk membantu mereka ini dalam keadaan ekonomi yang mengudum. Jadi kata saya ni nak buat demonstrasi tu, mereka, saya yakin apa yang dilakukan oleh Major Mio Rosli, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata saya sedia berdepan dengan Menhan atau Menteri Pertahanan. Saya tidak pernah gentar. Jangan lupa saudara, mereka adalah tentera yang sentiasa bergelut atau berperang di hutan, di lautan. Mereka tak ada masalah. Perasaan takut tidak ada pada mereka. Tapi apa yang menjadi masalahnya apabila mereka disinggul. Saya nasihatkan agar Menhan, Menteri Pertahanan, laksanakan apa yang dijanjikan. Kerana untuk pengetahuan yang buat Menteri Pertahanan, ini kata daripada Major Mio Rosli. Beliau daripada Tentera Udara Diraja Malaysia. Saudara, untuk pengetahuan yang buat Menteri Pertahanan, mungkin katanya dia tak mau gelar yang berhormat lah pun. Dia marah sangatlah dia. Saya tak sepatutnya saya mengeluarkan kata-kata begitu, saudara. Kami tidak pernah ugut, dia kata. Kenapa harus ada perkataan ugut-ugut tak jalan? Jadi, veteran tidak pernah mengugut. Kami cuma ingin berkumpul hanya untuk menyatakan masalah dan tekanan hidup berpuluh ribu veteran. Itu saja. Memanglah H2O ataupun Datuk Syahmuddin, beliau juga macam Tengku Zafrul, warga kayangan. Anak bekas Perdana Menteri, hidup mewah. Ataupun dalam kasanya, born with a silver spoon, kata Major Rosli. Major Mio Rosli, anak bangsawan yang tidak pernah rasa hidup susah. Tapi kena ingatlah bahawa askar ni, warga veteran ni, mereka susah. Contohnya, dia kata, saya tak takut. Kata, saya seorang komando terlatih. Rupanya Major Mio Rosli ni, beliau adalah seorang komando yang terlatih. Saya ada beret hijau. Saya ada beret US Special Force. Saya ada beret merah Indonesia. Saya ada beret biru Paskau. Saya ada sayap di dada. Saya adalah jurulatih payung terjun dan juga jurulatih terjun bebas. Saya seorang penyelam dan banyak lagi. Semua kelulusan yang saya ada adalah dari air mata, peluh dan darah yang saya korbankan. Bukan dari atas tiang seperti kura-kura yang diangkat oleh entah sesiapa, katanya. Marah betul dia. Jadi dia kata, kalau betul-betul Menhan, Menteri Pertahanan, ikhlas untuk membantu warga veteran ini, bekas-bekas tentera ini, buatkan satu perhimpunan. Dialog dengan mereka. Apa yang mereka mahu. Tak ada masalah, saya rasa elok begitu. Jangan kita bila veteran melontarkan kenyataan, betul Menteri jawab. Jadikan media tempat untuk berbalas-balas jawapan. Tak sesuai, tak ada selesai. Ataupun mintalah datang jumpa saya. Setakat 5-6 orang nanti,
boleh menimbulkan macam-macam masalah. Nanti ada orang kata dah kena beli ke, dah dapat dedak ke. Jadi menurut meja ini Mio Rosli dia tak mau begitu. Dia hendak kalau boleh kita buat dalam dewan. Dan pasukan veteran tentera ni hadir daripada pelbagaian. Sebab saya ada satu lagi, sebab saya tak dapat nak baca, untuk mungkin malam besok saya akan baca. Pelbagaian masalah yang ditempuhi. Adanya veteran yang tak cukup makan, adanya veteran yang hidup gelandangan. Ini sewajarnya ditangani. Saya berkali-kali saya katakan, saya amat simpati dengan untuk nasib veteran tentera. Mereka orang berjasa. Dan sebagai menteri harus mendengar sepenuhnya, bukan hanya sekadar mendengar melalui media. Bukan hanya sekadar mendengar melalui laporan pegawai. Pegawai ni bila jumpa menteri, daripada dulu lagi lah. Bila jumpa menteri ni, bila menteri tanya, okey, okey sir. Okey saja, tak ada yang tak okey. Yang sekarang ni masalah ini timbul apabila veteran hidup dalam keadaan yang menderita. So yang terbaik buat dalam dewan mewakili sektor. Mana veteran yang tahun 60-an, tahun 70-an, yang mana yang hilang kaki. Tengok sendiri penderitaan mereka. Dan dengar keluhan mereka. Dan catat, biar menteri dengar sendiri. Kemudian daripada pendengaran itu, mengadakan pertemuan dengan pegawai. I want this, I want that. Itu sepatutnya. Bukan veteran kata kami tidak itu. No, tidak. Mereka mahu supaya pimpinan mendengar keluhan mereka. Meja Mio Rosli ini dia mewakili warga veteran yang merasakan hidup terdesak. Bukanlah dia nak langgar apapun, nak bergaduh. Tidak. Tapi supaya pimpinan prihatin. Ini tidak saban masa menteri datang, menteri pergi. Menteri datang, menteri pergi. Masalah tak selesai juga. Soal penyelarasan, pencen. Misalnya, saya dapat juga kiriman. Begitu juga yang masih lagi bertolok-tolok lah, tak selesainya. Masalah ini kehidupan anak-anak mereka. Bagaimana dengan balu-balu tentera ini? Ini juga veteran Angkatan Tentera perlu Jabatan Hak Ehwal Veteran ni harus melihat. Saya dah berkata berkali-kali, jangan sampai mereka merasakan setiap titik peluh yang mereka korbankan. Air mata, keringat, darah yang mereka korbankan, kadang-kadang mereka rasa tak dinilai. Pemimpin buat tak tahu je. Ini keadaannya. Dengarlah keluhan mereka. Jangan menjawab di dalam media. Jangan ini panggil sidang media. Saya nak jelaskan. Betul. Bertemu dengan mereka. Face it. Panas telinga pun panaslah. Apa masalahnya? Apa takut sangat? Biarlah mereka menzahirkan, meluahkan perasaan, menyatakan masalah yang mereka hadapi. Kita bersikap terbuka. Dan kita harus berlapang dada sebagai pemimpin. Janganlah kita nak tutup. Don't sweep everything under the carpet. Warga tentera ni mereka bukan minta banyak pun. Yang mana duduk di kawasan di kampung-kampung setelah mereka pencen dah tak ada kerja ni. Kalau ada peluang-peluang berilah. Kalau ada tanah kosong ke sekarang ni, yang mau pada menteri pun dah mengatakan boleh bagi tanah TOL. Wujudkan skim untuk membantu bekas-bekas tentera ni. Ini juga harus boleh dilakukan. Tapi kalau sekadar menjawab di media, lepas itu panggil pula media bagi tahu, saya nak begini, saya nak begitu. Dia tak akan jalan. Tidak akan selesai masalah ini. Lebih baik hadapi mereka. Jadi tiba-tiba kita nak marah dan mereka nak mengadakan satu unjuk rasa pada 6 hari bulan. Lebih baik sebelum mereka mengadakan unjuk rasa itu, segera bertemu. Saya ingat boleh dibatalkan. Tak elok kalau kita biarkan itu. Biar kita membiarkan segala-galanya, benda ini panas, dia terus membara. Tak elok dilihat oleh warga ataupun oleh dunia luar. Seolah-olah kita ni tidak pernah menghargai jasa orang. Ataupun kita tak pernah berterima kasih pada mereka yang berjasa. Ini keadaannya saudara. Saya berseru pada teman-teman yang daripada pejabat Menteri Pertahanan, sewajarnya lah dengar masalah mereka ini, cuba hayati. Dan cara terbaik, adakan pertemuan. Adakan dialog. Berani. Memanglah bila berdialog tu, tapi saya yakinlah tak mungkinlah anggota veteran ni akan melontarkan dengan maki hamun. Tak. Saudara Idris Ahmad kata Tuan Mahathir Muhyiddin, saya tak mau campur lah benda gitu. Saya setengah menyantun ni tentang masalah veteran ni. Saya pertama sekali masalah veteran ni mereka yang tak berpencen. Harus dipikirkan
bagaimana untuk memberi peluang supaya dapat mereka meneruskan kehidupan. Bukan nak selesa pun, bukan nak kaya raya pun, tidak. Beri mereka peluang. Jangan nasi sikit, pandu teksi, pandu Grab. Mengamuklah kawan. Cari jalan, duduk berunding. Satu. Yang kedua, itu yang mana yang tak berpencen. Yang kedua, bagi balu-balu. Mereka melihat, kadang-kadang mungkin selama ni mereka duduk dalam barek bersama. Jadi ada teman mereka yang terkorban sewaktu menjalankan tugas. Dan mereka kenal dengan anak-anak bekas tentera ini. Kalau terbiar begitu, tentulah mereka jauh hati, tentulah mereka rasa marah. Kenapa tak dijaga? Mereka nak bantu pun, mereka pun dalam keadaan yang tidak berapa nak ada. So, skim-skim ini perlu diwujudkan. Jadi, cara yang terbaik, saya sarankan agar Menteri Pertahanan adakan pertemuan. Face it. Jangan saling bertukar kenyataan melalui media. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jangan berpolitik dengan warga veteran. Mereka bukan nak main politik. Mereka menzahirkan, I want to survive. Aku nak hidup, tolonglah dengar masalah aku. Jadi saya harap Menhan, H2O, tolonglah. Jangan fikirkan diri kita ni, jangan rasa diri kita besar sangat, maka kita mandang kecil pada orang. Ingat, ular menyusuh celah akar, tidak hilang bisanya. Selagi kamu hidup merunduk, buatlah islah padi. Semakin berisi, semakin merunduk, kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.